Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Asyhadu wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Kita selawat, kita mulakan pertemuan kita pada malam ini. Para jemaah sekalian, sedang penonton sekalian, dengan bersama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita selawat sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Yang dihormati pengerusi Surau An-Nur, Bandar Seremban Selatan, Fasa 2A, Tuan Haji Ramalan bin Mansur dan seluruh tim jawatan kuasa pengurusan surau, Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pada asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama yang bersama-sama menonton siri kuliah online ini. Dan tidak dilupakan juga pada para jemaah sedang penonton sekalian, di mana pun kita berada, syukur kepada Allah kerana di waktu maghrib dan isyak ini Allah menjemput kita semua untuk kita mengisi ruang dan waktu ini
dengan kita mendengar sedikit perkongsian ilmu untuk penambahan ilmu santapan rohani kita. Mudah-mudahan bila mana Allah menjemput kita semua, mengundang kita semua untuk kita hadir walaupun secara alam maya untuk mendengar pengisian ilmu ini, mudah-mudahan Allah mencampakkan kita rahmat dan barakah ni yang sangat banyak. Sebab kita memilih untuk berada dalam majlis ilmu, insya-Allah. Allahumma amin. Baik, sedang penonton para jemaah yang dimuliakan, terlebih dahulu saya mohon maaf, mungkin pada malam ini mungkin ada kekurangan dari segi audio dan juga lighting, kerana saya bukan berada di studio saya berada di luar, di kampung. Jadi saya gunakanlah apa yang ada di kampung dan sekadar inilah, insya-Allah. Namun begitu, saya mengharapkan agar para jemaah sedang penonton sekalian yang bersama-sama dengan saya dalam live ini, yang mendengar CD kuliah ini sedikit sebanyak, ada sedikit perkongsian yang bermanfaat pada kita semua, dan mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat kita mengubah kehidupan kita untuk menjadi kehidupan seorang hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, sedang penonton para jemaah sekalian, insya-Allah pada malam ini saya akan berkongsi dengan para jemaah sekalian, sedang penonton sekalian, dengan satu tajuk untuk membincangkan ataupun berkongsi berkaitan tentang satu istilah, satu bait perkataan yang sering kita ungkapkan, yang sering kita guna pakaikan pada hari ini. Kita guna istilah ini dengan panggilan istilah yang disebut sebagai kalimah pengharapan, iaitu insya-Allah. Jadi tajuk malam ini iaitu kita tadabbur bawah tajuk mahalnya kalimah insya-Allah. Kalimah insya-Allah, satu istilah yang sering kita guna pakai pada hari ini. Satu istilah, satu rangkap perkataan yang terangkum dengan 9 huruf. Ada 3 kalimah di situ. Kalimah istilah insya-Allah terangkum dengan 3 istilah. 3 kalimah, 3 kalimah, iaitu kalimah in, kalimah sya'a dan kalimah Allah. Di situ terangkumnya 9 huruf. Yang pertama huruf alif hamzah di bawah, kedua huruf nun, ketiga huruf shin, keempat huruf alif, atasnya ada misai, kelima huruf hamzah, keenam alif hamzah wasal, dan ketujuh lam, 8 lam, dan ke-9 ha bulat. Daripada rantaian huruf tersebut terbitlah kata insya-Allah. Insya-Allah. Para jemaah sedang penonton sekalian, bila kita gunakan kalimah insya-Allah ini, kita sering ungkapkan bila mana kita membuat sesuatu perancangan, kita membuat satu perancangan lah, satu agenda kita, dan kita akan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita ucapkan insya-Allah. Cuma pada malam ini saya berkongsi sejauh mana kebenaran ataupun sejauh mana didikan yang Allah berikan kepada kita, dan sejauh mana kefahaman yang Al-Quran nyatakan dalam Al-Quran berkaitan tentang kalimah insya-Allah ini. Okey, jom kita lihat sama-sama. Para jemaah sedang penonton sekalian, kalimah insya-Allah yang nak saya kongsikan pada malam ini, kita lihat dalam surah Al-Kahf. Surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi, iaitu surah yang ke-18 dalam Al-Quran. Surah yang mengikut susunan tartibus Al-Kahfi. Di situ ada diungkapkan kalimah insya-Allah. Yang pertamanya pada ayat ke-20, pada 24 yang pertamanya. Pada ayat ke-24 dinyatakan kalimah insya-Allah. Seterusnya disebutkan lagi dalam surah yang sama juga, surah Al-Kahfi, iaitu pada ayat ke-69. Jadinya
dalam satu surah Al-Kahfi ini, Al-Kahf, atau sebutan kita orang Melayu kita sebut Suratul Kahfi, kita bariskan bawah. Yang sebut Suratul Kahf agak payah sedikit. Jadi Suratul Kahfi. Dalam Suratul Kahfi sahaja ada 2 kali kalimah insya-Allah yang diulang, iaitu pada ayat ke-24 dan seterusnya pada ayat ke-69. Ayat ke-24 menunjuk kepada teguran Allah Subhanahu wa taala ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimah insya-Allah pada ayat ke-69 dalam suratul Kahfi itu merujuk kepada kisah Nabi Musa alaihi salam. Mari kita lihat satu persatu apa yang dinyatakan dalam ayat tersebut. Baik. Kita lihat dalam ayat ke-23. Bermula ayat 23 dalam ayat 24 dalam suratul Kahfi ini. Boleh buka Al-Quran sama-sama para jemaah dan penonton sekalian. Kalau kita berada di surau ataupun masjid, ambil capai cepat Al-Quran. Jangan lengah-lengah. Okey. Kalau tuan-tuan para jemaah dan penonton melihat video ini berada di rumah, sila capai Al-Quran segera. Ambil Al-Quran sama-sama. Jom kita lihat Al-Quran. Tak rugi tuan-tuan. Kita pandang Al-Quran dapat pahala. Kita baca Al-Quran dapat pahala. Kita tanggung Al-Quran dapat pahala. Jadi jom kita buka Al-Quran sama-sama. Baik. Buka Al-Quran pada muka surat 296. Buka Al-Quran pada muka surat 296 sebelah kiri. Sebelah kiri bahagian di tengah-tengah tersebut. Bermula ayat ke-24. Bermula ayat ke-23 dan sampai ayat 24. Ayat yang berbunyi pada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah wadhkur rabbaka idza nasit wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Okey. Itu ayat ke-24. Kita bermula dengan ayat ke-23 tadi. Baik. Tuan-tuan para jemaah sekalian, satu persoalan saya tujukan kepada para jemaah dan penonton sekalian. Agak-agak kita lah, mengapa Allah letakkan kalimah insya-Allah tersebut dalam suratul Kahfi ini? Kenapa tidak diletakkan kalimah insya-Allah ini pada ayat atau surah-surah yang lain? Satu kita lihat. Apakah teguran Allah dalam ayat ini? Allah kata pada Nabi, pada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala taqulanna li syai', janganlah kamu katakan sesuatu, janganlah kamu mengungkapkan sesuatu, satu perkara, inni fa'ilun zalika ghadan, tentang perbuatan perkara yang akan berlaku besok. Yang akan berlaku besok. Janganlah kamu mengucapkan suatu benda, suatu perkara dalam perancangan kamu, dalam jadual kamu, yang kamu nak lakukan benda tersebut besok. Illa, melainkan, sambung, illa, melainkan ayyasha Allah, melainkan kamu mengucapkan kalimah insya-Allah. Sesungguhnya Allah yang berkehendak berlakunya satu tersebut. Sesungguhnya Allah yang berkehendak, yang menentukan sama ada perkara besok, perkara yang kamu rancangkan itu benar-benar terjadi. Kita lihat situ. Jadi di sini tuan-tuan dan penonton sekalian, teguran ini saya tak nak ambil cerita bagaimana teguran ini turun, sebab dia berkaitan tentang bila mana ada pihak kafir Quraisy yang mempertikaikan ataupun bertanya kepada baginda Nabi SAW tentang berapa lama pemuda Ashabul Kahfi itu tidur. Jadi Nabi dengan confidentnya bagi tahu esok aku akan maklumkan, bagi tahu. Jadi Allah tegur, janganlah kamu katakan sesuatu perkara dan kamu nak lakukan besok, sedangkan besok tu bukan di bawah kuasa kita.
Apa yang akan kita rancang, kita rancang. Tetapi apa yang akan berlaku besok di bawah pengetahuan dan di bawah bidang kuasa kita sebagai manusia yang lemah ini. Tuan-tuan, para jamaah dan penonton sekalian, cantiknya dalam surah ini, tuan-tuan, boleh kita katakan secara overall, secara keseluruhannya, Suratul Kahfi ini yang mengandungi 4 tema ataupun 4 babak cerita besar yang berlaku dalam Suratul Kahfi ini. Dan boleh dikatakan keempat-empat cerita ini menggambarkan kepada kita satu perkara, satu kejadian yang akan berlaku besok. Dan sebenarnya perkara itu berlaku bukan di bawah bidang kuasa kita sebagai manusia, tetapi berlakunya sesuatu perkara tersebut di bawah bidang kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat satu persatu. Baik. Bermula dengan kalimah insya-Allah. Di sini Allah menggunakan kalimah Allahu, dan kita sedia maklum dalam Al-Quranul Karim yang mengandungi 6,236 ayat, dan mengandungi 1,27,000 huruf dalam Al-Quran. Allah memilih untuk menggunakan kalimah insya-Allah, bukan dengan insya Rabbi ataupun insya ilah dan sebagainya. Jadi kita sedia maklum, dalam Al-Quran ada juga nama lain bagi Allah, iaitu Rabb. Kan dalam Fatihah kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbi itu kan itu pun nama Tuhan juga. Tapi dalam kalimah insya-Allah, Allah menggunakan kalimah Allahu. Apa yang kita faham di sini? Bagi mereka yang mungkin membuat sedikit kajian ataupun sedikit bancian, kita akan dapati dalam Al-Quran kalimah Allah diulang sebanyak 2,699 kali. Dan bila mana kalimah Allah digunakan, kalimah Allah diungkapkan, artinya Allah nak menunjukkan tentang kebesaran, tentang kekuasaan, tentang autoriti Allah terhadap kita. Jadi bila mana kalimah Allah itu digunakan, kita sebagai manusia tak mampu untuk melangkaui autoriti Allah, tak mampu untuk melangkaui kekuasaan Allah SWT. Sebab itu digunakan kalimah insya-Allah. Sebab apa yang berlaku besok ataupun apa yang berlaku sekejap lagi sekalipun bukan di bawah bidang kuasa kita sebagai manusia yang lemah ini. Semuanya tertakluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu fungsi penggunaan kalimah Allah dalam Al-Quran. Adapun kalimah Rabb dalam Al-Quran, kita para ulama membuat penelitian. Bila mana digunakan kalimah Rabb, artinya Allah nak menunjukkan tentang pemberian. Allah nak menunjukkan tentang satu proses pendidikan. Allah nak menunjukkan tentang kasih sayang Allah kepada manusia. Sebab itu dalam doa kita sering mengungkapkan ya Rabbana, Rabbana, dan doa kita amat selalu kan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Artinya wahai Allah, wahai Tuhan kami, sebab kita nak minta pemberian Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia ini, jadi kebaikan dan juga di akhirat. Bukan tak boleh guna Allahumma, boleh. Cuma Al-Quran mengajar kita. Al-Quran memberikan satu pendidikan yang sangat baik kepada kita. Bila mana suatu ayat ataupun satu kalimah mengungkapkan kalimah Allah, artinya di situ menunjukkan sesuatu kekuasaan, menunjukkan sesuatu kebesaran, menunjukkan suatu autoritinya Allah terhadap manusia ataupun makhluk yang diciptakan Allah di atas muka bumi ini. Dan bila mana kita membaca Al-Quran, kita terjumpa kalimah Rabb, artinya di situ Allah menunjukkan satu proses kasih sayang, satu proses pendidikan, satu proses pemberian nikmat Allah kepada
makhluk yang bernama manusia ini. Okey, jelas? Okey. Itu berkaitan tentang kalimah insya-Allah. Okey, baik. Kita deletekan kalimah insya-Allah ini dalam surah Al-Kahfi. Kenapa? Baik, tadi saya maklumkan. Dalam surah Al-Kahfi ini, surah yang mengandungi 110 ayat, dan kita semua digalakkan oleh Sayyidina Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengamalkan suratul Kahfi ini setiap hari Jumaat. Kita sebagai orang yang beriman, orang yang mengaku bertuhankan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengaku mengikutkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita amat digalakkan, amat disarankan, amat dituntut untuk membaca suratul Kahfi ini pada setiap hari Jumaat. Salah satu sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a suratul Kahfi, barang siapa yang baca suratul Kahfi fi yaumil Jumaah, pada hari Jumaat, akan diberikan kepada mereka itu nur, yakni cahaya, bainal Jum'ataini, di antara dua Jumaat. Artinya semalam hari Jumaat, bila mana kita direzekikan oleh Allah untuk berpeluang baca suratul Kahf, jalankan. Kalau kita tak berpeluang, tuan-tuan, berdoalah kepada Allah, bermohonlah kepada Allah. Malam ni dapat satu ilmu lah. Kita kena amalkan suratul Kahfi ini. Jadi berdoalah kepada Allah, bermohon kepada Allah agar kita diberikan ruang dan peluang, direzekikan untuk membaca suratul Kahf pada setiap hari Jumaat. Kenapa? Kita lihat dalam 4 tema babak dalam suratul Kahfi ini. Yang pertama tentang kisah Ashabul Kahfi, tentang sekumpulan pemuda-pemuda Al-Kahf, yang pemuda-pemuda yang ditidurkan, yang diselamatkan iman mereka daripada tercela, daripada tergugat. Jadi ditidurkan. Itu kisah yang pertama. Okey. Kita lihat bagaimana berlaku pada mereka. Mereka mengharapkan bila mereka lari ke gua tersebut dengan pengharapan bila mereka tertidur, mereka tak minta pun untuk tidur selama 100 tahun atau 200 tahun. Bahkan dalam Quran sebut mereka tidur lebih daripada 300 tahun. 309 tahun. Mereka tak minta pun nak tidur begitu lama. Mereka cuma bermohon kepada Allah, berkaitan tentang mereka minta kepada Allah, wahai lana min amrina rasyada. Berikan satu petunjuk kepada mereka berkaitan tentang berlaku tersebut. Kan kita doa kepada Allah kan, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Kita minta petunjuk kepada Allah untuk selamatkan iman mereka, untuk menyelamatkan akidah mereka. Dan mereka sedikit pun tidak mengimpikan untuk tidur begitu lama. Mereka mengharapkan bukan akan tidur besok pagi dan sebagainya, bangun besok pagi dan sebagainya. Dan lepas mereka bangun, tuan-tuan dan penonton sekalian, tidak nampak pun dalam tubuh mereka ini mereka tidur lama. Kuku mereka tidak panjang, rambut mereka tidak beruban, bahkan keadaan mereka juga sempurna, biasa. Seolah-olah macam mereka hanya tidur setengah hari, ataupun 1 hari, ataupun 2 hari. Tetapi sebenarnya mereka tidur lebih daripada 300 tahun. Sebab itu menunjukkan kepada kita perkara yang akan datang itu bukan di bawah bidang kuasa kita. Okey, itu satu. Kisah yang kedua berkaitan tentang 2 orang sahabat. Yang seorangnya diberikan 2 ladang yang sangat hebat, yang sangat besar, sebenarnya sangat besar, ya. Ladang yang orang kata yang sangat masyhur, dan di segi pendapatan sahabat ini tadi, di segi track recordnya, tidak ada sedikit pun kecacatan, tidak ada sedikit pun buah yang rosak. Di segi track recordnya, penjualan hasil tanaman daripada ladang tersebut sangat masyhur, sangat maju.
Bahkan sahabat ni yang seorang lagi menegur, patutnya bila masuk dalam taman, dalam kebun yang sangat indah ini, yang sangat masyhur ini, kau ucapkanlah Masya Allah. Tapi sahabatnya bongkak, sahabatnya berbangga diri. Dia kata, kau lihatlah apa yang aku dah buat pada kebun aku ini, dengan saluran air yang sangat cantik, dengan benteng-benteng yang sangat hebat, dengan pagar yang kukuh dan sebagainya. Tetapi dengan kuasa Allah, esoknya selepas dia cakap begitu, dengan kuasa Allah, esoknya dalam sekelip mata seluruh kebunnya habis hancur. Nak menunjukkan dalam kisah tersebut, insya-Allah perkara yang akan berlaku besok bukan di bawah bidang kuasa kita. Dan bahkan di hujung cerita tersebut menunjukkan mereka ini sempat berbalik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, istilah kita panggil sebagai taubat. Mereka sempat bertaubat. Itu dua kisah baru yang menunjukkan relate-nya, letakkan kalimah insya-Allah berkaitan tentang apa yang berlaku pada akan datang. Sekalipun kisah yang kedua tadi menunjukkan dia membuat satu persiapan yang sangat hebat. Dia membuat satu perancangan yang sangat teliti, meletakkan detail dan sebagainya. Tapi kuasa Allah bukan di bawah bidang kuasa manusia. Itu kisah yang kedua. Baik. Relate kalimah insya-Allah. Nak menunjukkan betapa mahalnya kalimah insya-Allah. Nak menunjukkan betapa berharganya kalimah insya-Allah ini, kita lihat dalam Al-Quran. Bagaimana kisah yang ketiga berkisah tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Khidir alaihissalam. Apa yang berlaku dalam kisah ini? Kita lihat ayat yang ke-69. Bagaimana Nabi Musa mengungkapkan kepada Nabi Khidir. Kata Nabi Musa, qala satajiduni insyaallahu sabira. Kata Nabi Musa, satajiduni, insya-Allah lepas ni, dia kata lepas ni kalau berlaku apa-apa lagi, insya-Allah aku akan sabar. Artinya Nabi Musa dah praktikkan dah kalimah insya-Allah. Dah gunakan praktik kalimah insya-Allah tu, tetapi dia terlupa tentang ungkapan tersebut, yang menyebabkan bila mana berlakunya kisah seterusnya, yang menyebabkan dia hilang sabar dengan Nabi Khidir alaihissalam. Diucap tak insya-Allah? Dia ucap. Dan diletakkan, dia dah menyerahkan perancangan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia terlupa tentang kalimah tersebut. Itu sebab kata Allah dalam ayat ke-24 tadi, bila kata dalam tadi, illa ayyasha Allah wadhkur rabbaka idza nasit, kata Allah. Dan ingatlah Allah sungguh-sungguh. Dan ingatlah, sebutlah nama Tuhan kamu idza nasit, apabila kamu lupa. Lupa tentang apa? Lupa tentang kalimah insya-Allah tersebut, ataupun dah ucap pun kita terlupa tentang kalimah tersebut. Itu kisah yang berlaku. Baik. Artinya dalam kisah yang ketiga ini, Nabi Musa bukan nak kata tentang besok pagi ataupun lusa sebagainya, tetapi qala satajiduni, tentang perkara yang sekejap lagi ni. Kalau kata sekejap lagi ni berlaku sekian, kata Nabi Musa, insya-Allah aku akan sabar. Aku akan belajar dengan kau, Nabi Khidir. Tetapi tetap juga Nabi Musa tak bersabar. Jadi ada kisah berlaku kat situ. Tak apalah, saya nak fokus pada kalimat insya-Allah saja. Baik. Cerita yang keempat, kisah yang keempat berkaitan tentang Zulqarnain. Okey. Dalam kisah Zulqarnain tersebut, apa yang berlaku kisah tersebut? Bagaimana kisah Zulqarnain, saya dah kongsi dah dalam pertemuan yang awal-awal dahulu, tentang kisah Zulqarnain ini. Bagaimana dia membantu, dia dan tim dia dan pengikutnya, tentera-tenteranya, membantu sekumpulan penduduk untuk membina tembok. Agar menghalang Ya'juj dan juga Ma'juj datang merosakkan kampung tersebut. Dan tembok itu dibuat daripada hadid, besi. Bukan besi biasa-biasa, tuan-tuan, tetapi daripada besi yang dituangkan timah di dalamnya, lalu dia mengeras sebagai dinding yang sangat kukuh.
Tetapi tuan-tuan, apa yang Zulkarnain cakapkan kepada penduduk tersebut, kita lihat dalam Al-Quran tuan-tuan. Kita lihat dalam Al-Quran dalam ayat okey kita lihat dalam ayat 98 Suratul Kahfi ini. Bila mana Zulkarnain selesai binakan tembok tersebut dan dilihat kekuatan tembok tu sangat kukuh, dan penduduk ni bersyukur alhamdulillah, dan penduduk kata baguslah Zulkarnain dah buat tembok yang kukuh dan sebagainya. Tetapi Zulkarnain sedikit pun tak mendabik dada. Apa kata dia? Qala hadza rahmatum mir rabbi. Sesungguhnya ini adalah rahmat daripada Tuhanku, kepada Allah SWT. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Dan kata dia, kalaulah nanti datang ataupun datang satu masa nanti dijanjikan oleh Allah SWT, janji bagaimana Ya'juj dan Ma'juj dapat keluar daripada tempat penyembunyiannya dan yang dapat meruntuhkan tembok ini, ataupun dengan kuasa Allah tembok ini akan hancur seperti debu. Kata Zulkarnain, itu bukan kuasa aku, itu di bawah bidang kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tuan-tuan, walaupun Zulkarnain pernah menggambarkan dalam ayat ini tentang akan berlaku esok ataupun akan datang tembok ni juga akan runtuh, akan pecah, tetapi dia berbalikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentang kes ataupun 4 kisah secara awalnya, secara overallnya, kenapa ataupun relevannya ataupun signifikannya Allah meletakkan kalimah insya-Allah tersebut dalam suratul Kahfi. Sebab itu, salah satu sebab yang menuntut kepada kita umat Islam, umat baginda Nabi SAW, untuk mengamalkan surah ini di hari Jumaat, untuk menggambarkan kepada kita akan datang perkara yang akan datang, yang akan berlaku besok atau seterusnya masa depan, bukan di bawah bidang kuasa kita manusia. Sekalipun kita dah merancang dengan teliti, seperti Zulkarnain tadi, bila mana penduduknya minta untuk dibinakan sadda sebagai dinding, yang dibuat adalah radma, dinding yang sangat kukuh, letakkan dengan timah dan sebagainya, yang memang kalau diketuk-ketuk pun tak hancurlah tuan-tuan, itu memang kukuh betul lah. Tetapi di sebalik kisah tersebut nak menggambarkan kepada kita, sepandai mana pun manusia, sehebat mana pun manusia, seteliti mana pun manusia, tidak dapat lawan, tidak dapat melangkaui perancangan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu pengajaran daripada kita semua berkaitan tentang kalimah insya-Allah. Baik. Yang kedua, kita lihat perumpamaan kalimah insya-Allah ini. Sedangkan di barat ataupun di negara orang putih, mereka juga mengamalkan bukan kalimah insya-Allah, tetapi mereka mengamalkan tentang konsep 90-10. Artinya 90%, 10%. Artinya apa yang mereka rancang, mereka letakkan 90% akan berjaya lah. Apa yang mereka rancang, apa yang mereka jadualkan akan berlaku, mereka kata 90% akan jadi. 10% dia takkan berlaku sebab mungkin kemungkinan yang berlaku teknikal dan sebagainya. Tetapi dia kata orang putih lah, yang menjayakan perancangan tersebut ataupun jadual tersebut, agenda tersebut adalah dari segi respon diri kita terhadap pelaksanaan tersebut. Kalau kita ikut flow satu persatu, kita ikut jadual tu sedikit demi sedikit betul sebagainya, akan jadi. Tetapi bila mana kita tak nak buat, kita mengalah, itu 10% yang terjadi. Tetapi bagi umat Islam, bagi kita yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang beriman dengan baginda Nabi SAW, bagi kita yang beriman dengan Al-Quran, 1400 tahun dahulu Allah dah ajarkan kita dalam suratul Kahf tentang betapa pentingnya, betapa mahalnya kalimah insya-Allah ini. Sebab itu para jemaah dan penonton sekalian,
Bila mana kita membuat perancangan, buat penelitian, jangan kita terlupa untuk ucapkan insya-Allah. Dan kalimah tersebut bukan hanya meniti di bibir-bibir kita saja, tidak. Dan bukan sahaja berada di tulisan kita di WhatsApp ataupun di Facebook, Instagram dan sebagainya, tetapi dia datang daripada kefahaman kita terhadap kalimah insya-Allah ini. Bak kata tok guru saya, bila mana kita mengucapkan kalimah insya-Allah, sebenarnya di situ kita meletakkan 99% ia akan berlaku. Dan 1% akan terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, akan berubah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa tuan-tuan? Kita lihat satu. Dalam kisah yang pertama tadi, tentang kisah Ashabul Kahfi tadi, bila mana mereka lari daripada raja untuk selamatkan akidah mereka, dan bila mana mereka tidur, mereka dibangkitkan semula, artinya mereka mendapat suatu kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila mereka bangun daripada tidur, mereka nampak bagaimana jumpa dengan seorang kerajaan, seorang raja yang dah mematabatkan Islam. Dah adanya rumah-rumah Allah yang dibina untuk mentabatkan Islam dan sebagainya. Artinya daripada keburukan dia lari, dia dapat satu kebaikan. Tetapi kalau sesuatu perkara tersebut, contoh, artinya pertama tu dia berkata kisah yang berlaku. Berkaitan dengan yang kedua pula, kisah yang kedua tentang dua pemilik kebun tadi. Peringkat awalnya kita lihat dia dikurniakan dengan nikmat yang sangat besar. Ada kebun yang sangat masyhur, kebun yang sangat banyak dengan buahnya. Bahkan track rekodnya sangat baik. Jualannya tidak pernah jatuh pun. Tetapi dengan sekelip mata Allah hancurkan kebun tersebut. Dengan keburukan lah maksudnya. Artinya bukanlah kata Allah tidak sayang. Sebab di akhir cerita kisah yang kedua itu, mereka semua berbalik kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun artinya mereka bertaubat. Artinya bila mana sesuatu keburukan yang berlaku kepada kita, tetapi sebab kita mengamalkan kalimah insya-Allah, ia mungkin boleh jadi satu kebaikan kepada kita. Artinya di situ kita rancang, kita buat satu perancangan contohlah, buat satu perkara, tiba-tiba besok tu perancangan kita tak jadi, tetapi berlaku satu keburukan terhadap perancangan kita itu. Artinya di situ Allah nak mentarbiah kita. Allah nak menegur kita tentang kesilapan kita. Semua orang tak nakkan benda yang buruk. Bahkan sesiapa pun kita, sama ada dia kuat beribadat kepada Allah ke, dia malas nak beribadat kepada Allah ke, dia rajin baca Quran ke, dia malas nak baca Quran ke, saya yakin dia percaya orang itu mesti nakkan kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia juga nakkan kebaikan, nakkan nikmat daripada Allah. Untuk kehidupan dia bertambah baik. Tetapi bila mana suatu perkara keburukan berlaku pada diri dia, pada keluarga dia, kehidupan dia, bukan kata Allah tak sayang, tetapi nak menunjukkan itu teguran dan amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, sedang penonton sekalian, kalimah insya-Allah ini itu kalimah yang sangat berharga. Satu kalimah yang sangat empowering untuk kita amalkan dan yakin dan percaya. Dalam kisah Nabi Musa tadi, kenapa lepas Nabi Musa ucapkan insya-Allah, yang menyebabkan Nabi Musa tergelincir, tetap juga tak sabar dan sebagainya, kerana di situ ada elemen syaitan yang memesongkan tentang pemikiran Nabi Musa alaihissalam. Dan kita kena faham, kalimah syaitan, dia adalah makhluk yang berbentuk perasaan. Daripada kalimah syaitana, artinya satu perasaan yang jauhkan kita daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan tidak dapat nak kontrol ataupun kawal otak kita, tidak. Tetapi dia hanya membisikkan, dia mengilhamkan perkara yang boleh menarik minat kita untuk kita melupai, untuk kita meninggalkan tentang kalimah insya-Allah tadi. Sebab itu kena hati-hati tuan-tuan, sedang jemaah dan penonton sekalian, betapa kalimah insya-Allah ini sangat berharga, sangat berguna. Itu sebab jangan pandang remeh. Bila mana kita ucapkan insya-Allah,
bukan lagi di situ 99% tak jadi. Satu jadi itu atas sebab Allah Ta'ala, tidak. Tapi bila kita bercakap insya-Allah, artinya kita meletakkan pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan jika benar kita ucapkan itu dengan kita merendah diri, dengan ketawadukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah Allah akan mempermudahkan urusan kita. Kena berbalik pergantungan, tawakal tu Allah, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu salah satu sebab, tuan-tuan, mungkin kita ambil iktibar di sini, mungkin itu sebabnya Allah letakkan kalimah insya-Allah ini dalam suratul Kahf untuk kita belajar daripada 4 tema kisah tersebut yang menggambarkan kepada kita keempat-empat cerita itu, apa yang berlaku di hadapan mereka, apa yang berlaku pada akan datang pada kehidupan mereka itu, sama ada peristiwa Ashabul Kahfi, adapun kisah tentang pemilik kebun tadi, ataupun kisah yang berlaku pada Nabi Musa dan juga Khidir, ataupun kisah yang berlaku pada Zulkarnain dan penduduk kampung tersebut, nak gambarkan kepada kita semuanya terletak di bawah tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tangan artinya kebesaran ataupun kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi para jemaah sekalian, bila nak berbicara tentang kalimah insya-Allah ini atau surah Kahfi ini, mungkin makan masa yang agak panjang. Tetapi saya ringkaskan sahaja untuk kefahaman kita semua pada malam ini. Mudah-mudahan selepas ini, bila mana kita mengucapkan kalimah insya-Allah, artinya kita meletakkan pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bermohonlah, berdoalah kepada Allah agar apa yang kita rancangkan itu, yang paling penting, dia mendapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab ada perancangan, ada gerakan yang kita lakukan tidak Allah redai, tapi dia terjadi. Ada. Saya tak nak bahas dalam malam ini, bukan akan datang insya-Allah, mudah-mudahan. Cuma kita nak apa yang kita buat, apa yang kita laksanakan, apa yang kita rancangkan, ucapkanlah kalimah insya-Allah dan kita bermohon kepada Allah agar bila mana perancangan tersebut terjadi dengan benarnya, berlaku dengan betulnya, berlaku dengan apa yang kita inginkan dan bertepatan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia sebenarnya nak menuntut kita agar tawaduk dan terus ingat, bukan kehebatan kita, tidak, tetapi di kebetulan perancangan kita bertepatan dengan perancangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, Allah dah aturkan dah kehidupan kita, tuan-tuan dan jemaah sekalian. Itu esok, sekarang dan sebagainya. Bila saat kita akan mati, saat malam ni jugalah, tuan-tuan. Artinya gambaran ini, tuan-tuan, kesimpulannya, apa yang Allah berikan kepada kita waktu sekarang ini, gunakan sebaik mungkin. Jangan tangguh pada esok, jangan tunggu pada akan datang, tapi laksanakan sekarang. Ada ayat dalam Quran ni, tuan-tuan, berkaitan tentang sekarang ni, tapi tak sentuhlah. Tak sempat dah sentuh, sebab dah 8.50. Sebab azan isyak pun dah berkumandang. Cuma tuan-tuan ingat sungguh-sungguh, iktibar daripada kalimah insya-Allah ini nak menuntut kepada kita, apa yang kita ada sekarang ini, gunakan sebaik mungkin. Masa yang Allah berikan sekarang ini, gunakan sebaik mungkin. Kalau waktu sekarang kita sedar yang kita ini tak mampu untuk baca Al-Quran, tak mampu untuk membaca dengan baik dan sebagainya, ayo cepat cari kelas-kelas belajar Al-Quran. Jangan tunggu masa lain. Jangan tunggu akan datang. Takut kita tak berkesempatan, bahkan akan datang, akan disibukkan lagi dengan perkara dunia. Dan kalau sekarang kita sedar tentang kualiti solat kita agak kurang, mungkin solat bacaan kita dah lemah dan sebagainya, kedudukan tak betul dan sebagainya, kita perbaiki sekarang. Jangan tunggu tangan tangguh. Kerana apa? Kita risau benda ini akan dipesongkan oleh syaitan laknatullah. Jadi para jemaah muslimin dan muslimat dan penonton sekalian, saya rasa cukuplah perkongsian pada malam yang minggu ini seberengkas berkaitan tentang betapa mahalnya kalimah insya-Allah. Ya? Nak menunjukkan kalimah ini, tuan-tuan, Allah ajarkan kepada baginda Nabi SAW untuk mengungkapkan istilah ini. Nampak mudah diungkapkan di bibir, tuan-tuan, tapi pengamalan di hati dan juga amalan tentang aktiviti kita
menuntut kepada kefahaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntut kepada kebergantungan kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup perkongsian pada malam ini, malam minggu ini. Ada rezeki kita berjumpa lagi tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, yang penonton sekalian, untuk saya berkongsi sedikit berkaitan tentang iktibar ataupun ibrah ataupun tadabbur berkaitan tentang Al-Quran. Last sekali tuan-tuan, saya pesan pada tuan-tuan, saya nak gunakan tagline, tak handsome, tak apa, janji beriman. Tak handsome, tak apa, janji ke masjid. Tak handsome, tak apa, janji pandai ngaji. Sekian daripada saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Selamat beristirahat di malam minggu.